Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifahalukum? Alhamdulillah sihat ya tuan-tuan puan-puan ya. Tak kira di mana saja anda berada, ada yang tonton di desa, ada juga di kota, di pinggir kota pun ada. Terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman anda tiap-tiap pagi. Dan hari ini alhamdulillah hari Selasa 6 September 2022, pagi yang indah. InsyaAllah saya akan temankan anda dan saya Da'i Hadari, yang mana untuk hari ini para penonton sekalian kita sangat bertuah kerana pada pagi ini kita akan sambung untuk menuntut ilmu, dan topik hari ini sangat istimewa, iaitu berkaitan dengan hadis 40 ataupun hadis Arba'in Imam An-Nawawi, yang mana para penonton sekalian hari ini kita nak sama-sama diskusikan tajuk ataupun topik yang sebenarnya kalau dilihat kepada topik tersebut besar perbincangannya, luas perbincangannya, akan tetapi kita akan cuba untuk permudahkan untuk kita fahamlah insya-Allah sama-sama. Dan hari ini para penonton sekalian, topik yang kita akan diskusikan iaitu berkaitan dengan kekuasaan Allah mutlak. Bila sebut tentang topik macam ni, saya rasa bukanlah saya yang sesuai untuk kongsikan ataupun huraikan. Jadi saya sangat beruntung kerana sekarang ni saya bersama dengan orang ataupun insan yang datang dari Bukit Beruntung. Guru kita semua, dan alhamdulillah bersama dengan kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat walafiat. Dia kalau sampai tu kira okey. Kira okey lah. Okay. Hari tu saya pergi tempat Ustaz tak ada. Masing-masing ada cabang lah. Itulah. Urusan banyak Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, hari ni topik yang saya rasa ramai nak tahu ni. Kekuasaan Allah mutlak. Bagaimana dikatakan tentang kekuasaan Allah itu meliputi apa, dan bagaimana kita sebagai makhluk boleh merencananya. Cumanya insyaAllah perinciannya sebentar saja lagi. Jadi para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan, kami amat alu-alukan. Caranya bagaimana? Senang sahaja, boleh hubungi kami di talian 1800881677, ataupun boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, yang mana turut kami bawakan secara langsung di sana. Dan saya mohon atas budi bicara kalian para penonton untuk kongsikan siaran langsung kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, daripada petikan hadis Imam An-Nawawi, yang manakah hadis yang akan menjadi tumpuan kita untuk didiskusikan pada pagi ini? Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih Da'i Hadari. Memang betul lah. Kita seorang pergi sana, dia macam tu, nak susah nak jumpa. Di meja ni dapat jumpa. Di meja ni baru kita dapat jumpa. Alhamdulillah. Okey, pagi ni insya-Allah daripada terkumpulnya hadis 40 itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, kita pilih hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24, kalau kita baca hadis ni dia panjang sikit. Hadis daripada Abu Dzar. Hadis daripada Abu Dzar, riwayat Imam Muslim dan riwayat Ibn Hibban. Yang diceritakan dalam tu banyak perkara lah. Kalau kita list tengok, dia lebih kurang 12 hingga 13 perkara yang perlu kita fokus dalam tu. Dan cuma kita nak lebihkan tekanan kita dari sudut bagaimana kita meyakini bahawa Allah mempunyai kuasa mutlak atas hambanya, atas ciptaannya. Nak bagi tahu bahawa setiap apa sesuatu, kembalilah kita kepada dia. Setiap sesuatu mohonlah kepada dia. Sebab tu bila kita rujuk dalam hadis ni, kita bagi tahu secara santai. Kita bagi tahu bahawa pertama sekali Allah pesan dalam hadis ni bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi dia diri sendiri. Allah walaupun dia punya kuasa mutlak untuk melakukan sesuatu, tapi dia haramkan kezaliman. Dan Allah memerintahkan manusia jangan zalim pada manusia yang lain.
Kemudian Allah sebut juga, wahai manusia, ingatlah. Sebab dalam hadis ini ada hadis kursi. Hadis kursi ni atau kita panggil hadis Rabbani. Berbeza dengan hadis yang kita panggil hadis Nabawi. Jadi hadis ni Allah menyebut, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, kamu pada hakikatnya nak bagi tahu, nak bagi kita faham bahawa kekuasaan Allah itu mutlak. Allah nak bagi tahu pada kita, kamu pada hakikatnya sesat, melainkan aku yang bagi petunjuk. Hidayah daripada Allah. Ya, hidayah daripada Allah SWT. Kamu asasnya lapar, yang bagi kamu kenyang aku. Kuasa mutlak. Kita nak tekan yang dari situ. Kamu pada hakikatnya tak ada berpakaian, melainkan rezeki yang aku bagi ada pakaian. Kamu pada dasarnya sering melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan kemudian akulah yang meminta, yang memberi ampun. Pada hakikatnya berkumpullah ramai mana manusia untuk bagi mudarat, maka pada aku tak bagi kesan di sisi Allah Ta'ala. Berkumpullah manusia nak bagi manfaat, tak ada kesan apa-apa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cerita bahawa mutlaknya Allah Ta'ala. Maka, tapi di hujung tu Allah bagi tahu, kata, kalau nakkan hidayah maka mintalah padaku, aku beri padamu. Nakkan kekenyangan atau makanan, mintalah padaku, akan ku bagi makanan. Hakikat keimanan manusia merasai bahawa dirinya ni tak ada apa-apa. Kita baca dalam hadis, Nabi kata, dalam hadis riwayat Imam Muslim contohnya, Nabi kata hak kita ni tak ada apa-apa melainkan 3 perkara. Yang pertama, apa yang kita makan dan kemudian kita telan. Mungkin bila kita makan tak telan pun tak tentu juga dia tercekik kucing punya. Kan keluar balik. Tak jadi. Kan. Yang kedua, makanan tu mungkin dia tak sesuai untuk kita. Jadi kita tak makan. Yang kedua, apa yang kamu pakai dan kemudian usang. Kadang-kadang pakai tu dia berat badan naik 2 kilo. Tak boleh pakai lah. Kan. Jadi kita bagi baju tu kat orang lain. Dan yang ketiga, yang betul-betul hak kita adalah apa yang kita sedekah dan kita wakafkan. Yang tu. Jadi nak bagi tahu, dalam hadis ni nak peringatkan kita, jangan putuskan pengharapan kita dan talian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Daripada mula hidup sampailah kepada mati, ruang tu jangan putus langsung dengan hubungan dengan Allah. Daripada kita bangkit tidur dah sampailah kita lena balik, kita jangan putuskan. Sehingga kita bangun tidur saja kita akan baca doa. Syukur pada Allah dengan kehidupan baru. Kan? Saat lagi kita nak tidur pun kita baca doa. Moga-moga tidur kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jaga. So jangan abaikan yang tu. Sebab tu saya suka bila letakkan tajuk kita merasai mutlaknya keindahan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita nak buat supaya kita bukan hanya cari Allah bila tak ada duit. Bila tak ada duit ni, solat duha ni Nabi buat 8, kita buat 28. Tu tanda duit tak ada sangat tu. Esok bila dah ada duit 2 rakaat pun dia tak buat. Tak jumpa jalan pergi surau. Tu dia. Manusia bila dia sakit ni macam-macam. Pusat tahfiz dia cari, AJK masjid dia cari, esok-esok sihat tak ada harapan. Begitu manusia. Maka awal-awal ni kita nak tekan bahawa mutlaknya yang akan memberi ruang kepada keizinan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sebab itulah zikir ada kita zikirkan waraja'na ilallah. Kita kembali meletakkan segala pengharapan kita, hajat kita dan penentuan kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak raikan soalan daripada para penonton, kita nak bagi mudah faham konsep, sebab ada yang mungkin takut salah faham di awal ni. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang segala-galanya ditentukan oleh Allah. Jadi buat apa kita berusaha, Ustaz? Sebab Allah dah tentukan. Buat apa nak usaha cari duit kaya apa semua? Allah dah tentukan kita miskin. Macam mana ni? Miskin je lah. Tapi dalam bab jodoh dia tahu pula kena usaha. Okey. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan keperluan seorang hambanya. Bagaimana hambanya berusaha untuk dapat, itu terpulang pada dia lah. Kalau dia bangkit tidur pukul 10, tak ada harapan nak banyak duit. Tapi kalau dia pukul 5-6 pagi dah buat nasi lemak lah, itulah ini dan sebagainya, maka keuntungan besar. Kalau dia ingat Allah Ta'ala pun 2 tahun sekali,
maka jauhlah dia. Tapi kalau dia memang ingat Allah Ta'ala itu, bagaimana cerita dia memahami adalah bukan bermaksud kuasa mutlak Allah itu kita tak payah buat apa-apa. Tak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan kelengkapan untuk kita. Nak menikah kan? Contoh. Kan? Benda tu dia tak mai bergolek macam tu tak. Tapi kita kena usaha. Promosi diri sendiri. Tu kan. Cari hak mana yang kita suka, masuk meminang dan lebih. Itu kaedah dia. Kita nak dapat kerja, nak jadi DJ radio ke, nak jadi apa-apa sebagainya, kita kena usaha buat. Kita kena usaha. Bukan buat saja-saja tak. Ini kaedah dia. Bukan duduk saja kita baca pada hari Jumaat. Dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat 9. Bila Allah kata ingat datanglah untuk menunaikan solat Jumaat. Selepas itu bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Dia tak suruh kita duduk dalam masjid tu pagi, siang, malam, pagi, petang daripada muda sampai ketua. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu mencari rezeki di atas muka bumi Allah. Itu maksudnya. Allah sediakan tak? Ya. Kita nak kata Allah tu zalim tak? Allah sediakan. Hang cari, hang dapat. Hang tak cari, yilek pucik. Begitulah keadaannya. Yilek pucik. Baik, baru kita faham rupa-rupanya kita kena berusaha para penonton sekalian. Macam pagi ni kan Ustaz kan, kena usaha dapatkan ilmu. Dia tak boleh ilmu datang tiba-tiba. Ya. Insya-Allah mudah-mudahan dapat pencerahan. Cumanya lagi dan lagi kita akan diskusikan topik kita pada pagi ini Ustaz. Insya-Allah nantikan selepas ini para penonton sekalian. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang. Cumanya tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi ilmu, memberi pencerahan dan perincian terhadap topik-topik yang kami pilih berdasarkan apa yang anda semua ingin tahu. Baiklah, Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Kita sembang-sembang pengajian hadis kita berkaitan dengan hadis 40, hadis arba'in Imam An-Nawawi, kekuasaan Allah mutlak. Baiklah, tadi satu mukadimah yang saya rasa ramai dah nampak dah apa yang akan kita bincangkan Ustaz berkaitan dengan hadis yang kita nak sembang-sembangkan ni. Cumanya ada soalan daripada awam Musma di Facebook kita ni, katanya sebagai makhluk Allah, kita manusia terkadang meminta pertolongan kepada manusia dulu, barulah pertolongan Allah yang maha berkuasa. Adakah ini menjurus kita tak yakin dengan kekuasaan Allah? Yang kedua, macam mana pendapat Ustaz tentang manusia yang cepat putus asa akan kegagalan, lalu anggap Allah dah tak sayang aku agaknya ni? Macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dia tanya tadi, adakah bila dia minta tolong dengan manusia dan kemudian bila dah gagal baru minta tolong Allah Ta'ala, adakah dia itu menunjukkan dia tak yakin dengan Allah Ta'ala? Saya tak kata dia tak yakin, tapi tindakan dia salah. Tindakan dia salah? Tindakan dia salah. Kerana apabila jadi sesuatu, dia cari makhluk dulu, bukan dia cari Allah dulu. Itu silap dia. Dia bukan maksud dia tak yakin, tapi cara dia salah. Cara yang paling mudah kita duk pergi motivasi di sekolah, saya selalu menggunakan kaedah duit. Bila kita, bukan duit bayar macam ni, bukan. Duit, kalimah DUIT. Bila kita jadi masalah apa-apa, pertama sekali menghadap Allah Ta'ala itu di doa. Doa dulu. Doa, ya Allah, aku mampu ke ya Allah terima macam ni. Kalau pun ada masalah, ya Allah bagi jalan keluar. Kedua, usaha. Kalau dulu hang malas, lah ni kena rajin sikit. Kena usaha. Ketiga, istiqamah. Doa dengan usaha tu terus berpanjangan tanpa henti dan tanpa rasa boring. Tawakal. Serah pada Allah Ta'ala. Jangan tiba-tiba tawakal terus tak. Ni kan. Masalah kita adalah bila kita cari manusia, minta tolong manusia, dah feel dengan manusia, barulah tahajud.
Biasa terkejut lah. Ini jadi manusia. Jadi ada benang, kita nak kata dia tak yakin, tak boleh lah. Sebab dia yakin. Cuma atas dasar ilmu tadi, yang macam Ta'in kata tadi, manusia ni kalau dia tak ada ilmu, dia langgar perintah Tuhan, dia tak rasa berdosa. Allah. Dia tinggal sunnah Nabi, dia tak rasa rugi. Kan dia buat matlamat dia betul, tapi cara dia salah. Kenapa? Asas dia tak ada ilmu. So apa yang saya kata dalam hal ni, pertama, mula-mula kita mengaji adalah jangan putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, usaha, istiqamah, baru kita tawakal. Itu baru cara betul. Apabila dirundung masalah saja, apa-apa masalah terus balik cari Allah Taala. Allah dulu. Hak tu tempat yang paling sempurna dah. Contoh lah. Contoh. Awak ada masalah. Awak pergi jumpa kawan tu pun rupanya lagi masalah dah. Apa nasihat dia bagi? Ini kejadian benar. Kejadian benar. Dia seorang kakak, dia bila ada masalah, ada kakak, ini cerita benar lah. Dia kata, "Ustaz, saya nak minta nasihat sikit. Sebelum ni dah minta nasihat belum?" Dah, tapi ni yang jadi makin beban. Makin beban. Rupanya macam mana? Dia dapat tahu suami dia menikah lagi. Dalam keadaan dia tak tahu, tiba-tiba menikah lagi. 4 bulan, 5 bulan dah. Kemudian frust lah. Pi cari orang yang paling dekat dengan dia dan dia pi minta nasihat dengan kak dia. Kak dia pula lepas bercerai. Nampak tak? Kaedah dia tu. Bila hang pi minta dengan orang yang panas macam tu, maka dia akan kata macam mana tahu? Itulah akak dah pesan hari tu, hang kena bela jin. Hang kena pi jumpa bomo. Pasal apa jumpa bomo? Pi jaga bagi ada jin jaga suami tu supaya dia tak menikah lain. Kena buat nasi kangkang lah. Dia kena buat macam-macam. Kakak yang bercakap tu sendiri pun dia terlupa yang dia pun baru bercerai. Kan? Maka asas dia. Last sekali dia baru main kat kita. Allah. Saya kata dalam agama bukan cara macam tu. Dalam agama dia kena balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari Allah dulu. Ajabal li amril mu'min. Kulli mu'min. Ajaibnya orang Islam ni, bila orang mukmin, orang beriman ni, bila dia main satu benda yang baik saja, tiba-tiba dapat menikah, lega. Orang berkenan kat kita. Apa mulut kita kata? Alhamdulillah. Tiba-tiba pi Minang, orang tak mau, tak laku lah. Bukan tak laku dah. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin Allah Ta'ala dia nak bagi hak lain, hak lagi elok pada tu. Sebab tu kalau tanya dalam soalan bab doa ni, saya selalu kata, ada orang berdoa semalam, tiba-tiba hari ni Allah makbulkan doamu, itu tanda Allah sayang padamu. Semalam doa, hari ni dapat. Ada orang berdoa 10 tahun yang lalu, hari ni baru Allah makbulkan doanya, itu tanda Allah sedang menguji kesabaran dan keimananmu. Ada orang berdoa dari kecil sampai besar, dari muda sampai ketua, dari hidup dah tanda mati pun dah ada, tak dapat juga doa tu. Bukan maksud Allah tak bagi, tapi Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita nak. Itu je nikmat dia dalam bab doa. So jangan cari makhluk dulu, tapi cari Allah dulu. Allah akan uruskan supaya kemudahan-kemudahan itu melalui makhluk-makhluk yang lain di keliling kita. Adalah tu sahabat-sahabat datang tolong. Bab putus asa pula soalan tu dia kata kan, bab putus asa, memang putus asa adalah satu sifat yang Nabi Yaqub pesan kepada anak-anak dia bahawa ia adalah satu kesesatan. Orang kita lepas solat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah tu paling sejahtera dan paling berjaya. So kalau nakkan kejayaan, cari Allah Ta'ala. Wa minkas salam. Yang ni yang kita nak. So jangan pernah putus asa, kerana ada ketika bila kita nak sesuatu Allah tak bagi. Sebab tak sesuai untuk kita. Pada waktu tu, ketika tu tak sesuai. Ustaz, orang tu gaji 20,000. Saya baru gaji 2,000. Adakah Allah itu tidak adil? Kan buat macam ni tak kena buat. Bukan. Allah itu maha adil. Dia bagi gaji hang 2,000 pun hang lupa kat dia. Solat Jumaat. Solat Jumaat saja, solat raya yang paling awal sampai. Orang lain gaji 20,000, tambah kalau hang daripada 2,000 naik gaji 20,000, lagi lupa lah. Begitu keadaannya. Allah ni dia cukup sayang kat kita. Cuma kita saja tak rasa sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Wallahu a'lam. Itulah. Kadang tu kita fikir
duit banyak itu tenang. Ya. Tetapi yang banyak duit itu pun kadang celaru macam-macam. Nak tidur tak boleh Nak tidur tak boleh nak. Orang miskin, dia tak risau rumah dia kena pecah sebab apa pun tak ada dalam rumah dia. Kita ni bubuh dengan CCTV, dengan security guard, dengan apa, cukup risau. Takut sebab barang banyak. Itu pun kena pecah masuk juga kes-kes tu ada kan. Allah Akbar. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian ketika ini yang mungkin ada sesuatu nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz ni, Nun dari Pantai Timur. Haji Omar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hadari dan juga Ustaz Amran Yusof. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Pantai Jini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Haji, lama tak dengar suara ni. Ada tapi mungkin Dai Hadari tak kena dengan masa dengan kita ni. Itulah. Baiklah, silakan dengan soalan Haji. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, mereka ni kadang-kadang Ustaz daripada susah, mereka ni susah ingat apa masjid semua kata Ustaz tadi. Jadi kadang-kadang bila dah mereka dah senang, duit dah banyak Ustaz, mereka kata ni usaha aku, aku punya usaha gigih aku dapat, sebab tu aku dapat jadi senang, jadi kaya dah. Jadi kaya dia lupa pula pada yang beri tu, yang bagi ke dia tu yang jadi masalah ni Ustaz. Jadi soalan ni kadang-kadang Ustaz, bila kita dah senang, dah dapat nikmat, kita lupa pada dia Ustaz. Apakah orang yang golongan yang macam ini, golongan yang macam ini Ustaz, boleh dikategorikan sebagai kufur nikmat ke? Ataupun bagaimana Ustaz? Kerana masa susah dulu mereka duk baguslah minta tolong sana ke bila dah berjaya, mereka kata usaha mereka 100%. Sampai yang tak usaha tu yang jadi miskin terus itu, tak mau jadi senang hidup di dunia ni kerana mereka tak ada usaha, malas mereka kata. Jadi bolehkah orang yang macam ini bila dah senang dikategorikan sebagai kufur nikmat kerana lupa pada yang beri nikmat itu tadi? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cantik. Ini berkaitan dengan situasi jugalah kita sebagai umat manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila susah Ustaz, bukan main lagi. Merintih, merayu, terkeluar air mata, hingus berkeluar. Betul. Tapi bila dah ada duit, katanya apa pula ni usaha aku ni. Jadi adakah ini dikatakan kufur nikmat? Baik, ada dua kategori manusia lah. Yang pertama, dia syukur nikmat. Yang kedua, dia kufur nikmat. Orang yang syukur nikmat ini, dia menerima nikmat dan kemudian mengembalikan nikmat itu kepada yang empunya. Ketaatan dia, kebaikan, kebajikan dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syukur nikmat adalah dia menggunakan seluruh nikmat seperti mana yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Itu syukur nikmat. Tapi macam Cik Omar tanya ni, orang yang dulunya tak ada apa-apa, tiba-tiba Allah bagi kat dia, maka dia lupa pada pemberinya, maka itu dipanggilkan kufur nikmat? Ya, jawapan ni memang betul. Orang yang kufur nikmat, pertama sekali, dia tidak bersyukur dengan anugerah Allah Ta'ala yang telah membagi pada dia sesuatu yang sepatutnya dia bersyukur. Sepatutnya dia rasa, ya Allah, dulu masa umur aku 18 tahun hidup dalam keadaan miskin, tiba-tiba lah ni boleh jadi da'i, boleh jadi DJ radio, boleh jadi pelakon, boleh apa sebagainya lah. Yang ni nikmat cukup seronok. Kan nikmat supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa Ustaz, no? Tak ada. Yang hidup dan yang mati. Tapi kita nikmat dikata macam mana? Dan akhirnya apa yang disebut di dalam hadis ni, yang kaitan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita supaya dapat nikmat dan mengikut apa yang Allah nak, sesuai. Betul. Akal ada tak? Akal ada. So guna akal untuk memperteguhkan iman. Kan? Mata, telinga, apa sahaja yang Allah bagi, maka guna sesuai dengan kehendak Allah. Itu tanda syukur. Betul. Tapi manusia ni dia leka. Kaki. Nabi kaki ni sampai bengkak. Solat tahajud. Kita bengkak, gaut. Dia lain. Nabi penat pergi berdakwah berjalan kaki. Kita penat juga. Tapi berjalan kat mall 6 tingkat, habis setiap ceruk habis. Kita tangan letih pegang handphone. Esok tangan pun tak tahu apa nak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan keadaannya. Maka apa kita kata bahawa kalaulah Cik Umar tanya, adakah itu betul kufur nikmat? Saya jawab ya.
Kufur nikmat maksudnya apa? Mereka tidak bersyukur dengan pemberian yang Allah bagi dan mereka menyalahgunakan nikmat yang Allah bagi. Mereka tidak menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak seperti mana pemberi nikmat. Nikmat syukur nikmat ni bukan hanya dengan menyebut alhamdulillah. Kan ya, syukur nikmat ni masa terima ya alhamdulillah. Lepas tu guna apa yang dia bagi tu sesuai dengan kehendak dalam kehendak agama seperti mana petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, ada satu soalan yang saya yakinlah ini soalan yang saya sediakan mewakili para penonton di luar sana. Bila diuji, hamba yang mana imannya baik, insya-Allah bolehlah menerima. Akan tetapi takut iman yang senipis-nipis kulit bawang ni. Bila diuji, mula ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Mula dah katakan Allah ni ada ke tidak? Dengar ke tidak? Macam buat tak tahu je. Entah-entah. Sudah macam-macam lah telahan-telahan yang ada. Jadi adakah bila ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah ni menolak sifat Allah Maha Berkuasa? Baik. Untuk menghukum terus dia itu menolak, saya rasa tak adil lah. Sebab ada manusia, dia punya ilmu dia sampai universiti. Ada manusia yang dia duduk dekat kampung dekat tu saja, mengaji pun keliling-keliling tu saja pun, tu pun kelas 10 kali dia pergi 2 kali saja. Kan ya? Adakah dia selagi dalam hati dia tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi dalam hati dia mengatakan Allah Maha Kuasa, cuma tak tahulah dia macam tu, kan? Maka kita menganggap bahawa bukanlah dia, kita nak kata dia kafir atau kufur dengan nikmat Allah. Yang tu dia cuma kita katakan bahawa apabila Allah menganugerahkan iman kepada kita, kenapa kita tidak menggunakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk lagi bagi clear perhubungan kita dengan Allah Ta'ala? Kenapa perlu adanya rasa macam kita duk rabun lagi? Clear dah Allah Ta'ala bagi dalam Quran ada 6,236 ayat. Allah kata dalam Quran, Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tak ada ragu-ragu. Tiada keraguan. Pasal apa kita ragu-ragu? Jadi punca dia siapa? Kita. Sebab tu dalam hadis ini, kalau kita tengok di hujung ayat tu, Allah Ta'ala kata dalam hadis ni, hadis kursi, Allah sebut, Nabi cerita, siapa yang dapat kebaikan, maka dia tu harus puji Allah, alhamdulillah. Pada siapa yang dapat keburukan, jangan celah melainkan diri dia sendiri. Orang pergi mengaji, hang tak pergi mengaji. Itu kan. Orang baca Quran, hang duk pergi karaoke. Aduh. Lain. Usaha dia tu lain. Maka keberuntungan seseorang manusia atas apa yang dia usahakan. Atas apa yang dia usahakan. Saya baru je sambut tahun pertama pernikahan saya dengan isteri saya. Alhamdulillah. Wedding anniversary. Masya-Allah. Tu kan ya. Masuk tahun kedua saya bagi tahu dengan dia supaya tahun kedua ni usaha untuk lebih baik daripada tahun yang pertama. Kan? Tahun kedua tu jadi usaha lebih baik. Maksudnya apa? Kita tak mau pertambahan umur kita itu menjadikan satu benda yang memudaratkan diri kita. Mengurangkan amalan. Dan tidak menambah apa-apa. Melainkan kerugian dalam hidup manusia. So kita cari ruang. Paling buat cokodok pisang pun jadilah. Kan Nabi kata, 3 benda yang seronok bila ada pada seorang suami adalah apabila seorang apabila hati dia khusyuk pada Allah Ta'ala, lisan dia selalu berzikir pada Allah, dan yang ketiga seorang isteri yang memudahkan urusan akhirat suaminya. Masya Allah. Kan? Jadi kita kena pesan supaya bila rugi jangan celah orang lain. Ni pasal hang ni. Dah, bukan kan ya. Ni pasal hang lagi ni. Depa duk lawan bola kan, dak hadari main bola kan. Ya, kalah ya salah ke orang. Kalau salah padahal dia yang salah. Salah ke pengadil? Salah pengadil. Kononnya tak adil. Sedangkan Allah kata bila hampa buat salah, celah diri sendiri sebab punca hampa sendiri. Allah. Wallahu a'lam. Masuk bab bola ni. Seronok betul lah. Cumanya Ustaz, kejap je lagi dalam Al-Quran Allah menyatakan Rabbil Alamin ataupun Rabbul Alamin banyak kali. Betul. Apakah yang dinyatakan konsep Rabbul Alamin ni dengan kaitannya kekuasaan Allah pada pagi ini? InsyaAllah kejap je lagi. Boleh. Ustaz akan huraikan. Jadi nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya difahamkan yang menonton ketika ini ada sahabat-sahabat dari Singapura. Apa khabar orang-orang kota Singa? Kalau boleh komenlah sedikit di Facebook rasmi kami tu. Ataupun mungkin ada yang menonton ketika ini dari Brunei. Terima kasih orang-orang Brunei, dan juga mereka yang nun dari Indonesia. Terima kasih ya ibu, bapa kerana menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baiklah, hari ini para penonton sekalian, kita bicarakan tentang hadis 40 Imam An-Nawawi, kekuasaan Allah mutlak, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amrani Yusof. Baiklah Ustaz, ada soalan yang cantik daripada Qasih Nurul Shah ni. Katanya, kenapa manusia ni Ustaz mudah lupa diri? Dia rasa dia lebih berkuasa, sedangkan kuasa yang mutlak dan hakiki ada pada Allah sahaja. Silakan Ustaz. Perintah Allah Ta'ala dan Allah peringatkan dalam surah biasa kita duk baca dalam solat. Surah apa tu? Surah paling pendek lah. Biasa muka pun macam tu kita kan. Allah Ta'ala kata, wal asri innal insana lafi khusr. Ayat ni daripada umur 6 tahun, 7 umur 66 tahun. Itu saja duk baca dia. Jadi imam pun ayat tu kan? Itu saja dia baca. Hak tu yang dihafal pun. Kan, ya? Maka Allah bagi satu ayat yang pendek supaya kita mudah, bukan khatam, tapi kita mudah hadam, faham. Demi umur, demi masa, demi usia, demi ruang dan peluang yang kami pinjamkan kepadamu, innal insana lafi khusr, sesungguh manusia itu sentiasa dalam keadaan yang rugi. Bukan khusrin saja, bukan rugi, lafi khusrin, rugi. Bangkit tidur tak baca doa, rugi. Sedangkan banyak nikmat dia. Sembahyang subuh tak mau, rugi. Pergi kerja lambat, rugi. Segala-gala rugilah. Sedangkan semua hidupnya keberuntungan. Tambah-tambah kami yang duduk Bukit Beruntung. Lagi untung. Untung saja. Untung sentiasa. Maka manusia tu memang Allah bagi tahu dah. Rupa bentuk sifat manusia, dia memang suka memilih kerugian. Pada hakikatnya sebuah keberuntungan. Ini kita duduk di sini, ditonton oleh ramai manusia, kan pada hakikatnya pahala besar lah. Tapi masa nak mai tu hang ikhlas ke tidak? Allah. Hang rajin ke, hang paksa diri ke, apa gitu gini. Semayang sunat dapat pahala besar, dapat pahala besar. Dan akhirnya bila manusia kata tak apa ustaz, sunat tak buat. Tu kan. Tanya pasal apa tak puasa hari Senin? Sunat Ustaz. Allah. Sunat tak ada apa-apa, sunat tak ada apa-apa, sampai tua pakai menyunat macam tu. Rugi tak? Rugi. Maka sebab itu ruginya manusia. Sebab tu kalau dai ingat ada penyanyi kita dulu nama Jamal Abdillah. Sampailah lah. Orang kampung teman. Orang kampung kan. Dia dulu dia pernah sebut ketika dia pernah duduk dalam satu dunia yang gelap. Ini manusia lah. Dia kata, dulu hidup ku rasakan mati, mata terbuka. Lagi? Lupa dah. Saya tak hafal pula kan. Dia maksudnya apa? Dulu dia hidup, tapi hidup dia badan saja, tapi hati dia mati. Allah. Rasa kosong lah. Rasa kosong. Dia hidup. Rupanya jiwa dia mati. Kini ku rasa dihidupkan kembali, walau peritnya setengah mati. Melalui kepayahan dalam hidup, rupa-rupanya Allah bagi hidayah dan petunjuk, rasa lega balik. Itu nikmat dia. Sebab itu asas manusia ni memang sifat dia gitu, mudah lupa. Angkat tangan ni, doa ni punya masa ada masalah. Lepas-lepas tak ada masalah, alhamdulillah pun tak sebut. Itu manusia. Kan ya? Masa nak ambil exam ni, bukan takat baca doa dekat ayatnya. Ayat ni satu botol itu bagi anak minum tu. Bagi anak minum satu karton. Kembung perut anak tak lulus tak. Sedangkan tuition hang tak hantar. Anak sekolah pun setahun cuti sampai 200 hari kan sebagainya. Sebab bapak cuti, anak cuti. Tiba-tiba hang nak bagi anak miracle. Tiba-tiba. Kalau anak tu sepanjang tahun D dengan E, mana boleh dapat tiba-tiba 18A? Tak mungkin lah. Tapi manusia memang macam tu. Bukan takat jampi kat ayatnya. Ni, jampi dekat pensel. Kok dia boleh betul yang mana A, B dan C. Ini semua satu kepincangan dalam hidup manusia. Dan sebab tu saya katakan bahawa manusia memang sifat dia mudah lupa. Tapi orang yang paling baik ada dalam hadis ni, dalam kitab yang kita duk baca ni. Dalam hadis menyatakan bahawa semua manusia itu adalah pendosa. Pendosa, orang yang melakukan dosa. Tapi sebaik-baik pendosa adalah mereka itu bertaubat dan minta ampun kepada Tuhannya.
Okey Ustaz, adakah ni rentetan daripada soalan daripada Kasih tadi, adakah kerana dapat nikmat juga ada manusia ni dia menafikan kekuasaan Allah sebab tenggelam dalam nikmat? Sihat tak sakit-sakit, mungkin duit dapat makin banyak, makin lama makin banyak juga menyebabkan mereka tenggelam. Ya, itu memang betul. Sebab itu bila manusia, kita tengok kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kata, aku cukup takut bila datang kepadaku nikmat yang melimpah ruah, takut aku lupa kepada kebesaran Allah. Ya, tapi aku tak risau bila mana datangnya musibah pada aku, ujian pada aku, tak risau sebab setiap kali ujian aku akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita orang Melayu selalu kata, orang Melayu lah kata, kita orang lelaki ni akan kalah dengan 3 ta. Kan? Ya, harta, takhta dan wanita. Ini semua ujian. Berapa ramai manusia dia bila dia miskin ni, bukan main dia baguslah, akhlak sempurna, tak pernah sombong dengan orang lain. Tiba-tiba dia main, Allah bagi kekayaan, bagi harta, dan kemudian dia dah mula fikir lain dah. Dia dah tak campur dah dengan orang main hoki, dia main golf. Itu contohnya kan. Contoh, dulu dia campur juga kan. Itu kaedah manusia. Kemudian takhta, kedudukan. Dulu tak ada apa-apa. Lah ni jadi DJ radio. Lah ni carilah contoh lain. Tak apalah, contoh bagi dekat lah, senang. Kan, dia jadi ni, dia jadi ni, dia jadi ni. Akhirnya jadi apa? Dia leka lah. Yalah. Dia lupa. Astaghfirullahaladzim. Kan ya? Dan kepada satu lagi adalah wanita. Macam tu juga, ujian juga. Ujian. Elok dah bini di rumah, dia nak pergi tengok bini orang. Ini jadi tak elok. Ini jadi tak elok. Bahaya, maka bahaya. Ini semua ujian kepada kita. Dan betulkah macam Da'i kata, datangnya nikmat boleh menenggelamkan manusia ke dalam nikmat seperti mana berlaku pada Haman Fir'aun. Ya, betul. Sebab tu bila kita terima nikmat, ucapan kita paling ringkas adalah Alhamdulillah. Guna nikmat tu untuk kekayaan kita di akhirat. Tak salah untuk jadi kaya. Abdul Rahman bin Auf, Zubair Al-Awwam, ni semua orang kaya, tapi depa kongsi kekayaan tu. Abu Hurairah radhiyallahu an dilahirkan dalam keadaan miskin, dapat menikah dengan anak orang kaya, dan dia memajukan perniagaan pak mentua dia. Dia betul-betul jadi anak menantu, bukan anak hantu. Ya, betul. Dia bagi kekayaan tu dan dia jadikan kekayaan tu untuk apa? Dakwah dalam agama. Itu sepatutnya kita jadi macam itulah. Wallahu akbar. Itu bukan senang. Para penonton sekalian, jangan kita pernah lupa bagaimana Firaun yang tenggelam dalam nikmat, iaitu tidak pernah sakit. Kerana itulah dia menyatakan dirinya Tuhan. Allahu akbar Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ada pemanggil di talian kita ini. Kita nak raikan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hadari dan Ustaz saya daripada Ismail pada Sungai Buloh, Kampung Indah. Okey, soalan saya begini, tanya Ustaz. Apakah impak pada seseorang yang menyalahkan takdir atas apa yang berlaku ke atas dirinya, dan perlukah kita mencari hikmah pada setiap yang berlaku itu? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ada background music tu. Bunyi burung belakang ya. Subhanallah. Baik, Ismail Mat Isa bertanyakan tentang impact ataupun kesan kepada mereka yang selalu salahkan takdir. Sikit-sikit salahkan takdir, salahkan takdir. Macam mana tu Ustaz kesannya? Yang pasti dia tidak tergolong dalam orang yang bersyukur. Yang kedua, dia tak akan dapat manfaat daripada apa yang Allah dah bagi pada dia. Allah bagi kepada kita ni dalam keadaan tak laku ni. Hidup umur 40 baru menikah. Kan? Masa dia berkenan, orang lain tak berkenan. Orang lain berkenan, dia tak berkenan. Dua-dua berkenan, mak pak tak berkenan. Semua berkenan, duit tak ada. Jadi macam-macam halangan. Dia main umur 40 baru laku. Tiba-tiba bila dapat saja, hang tak menghargai peluang yang Allah bagi. Dia tu. Manusia dia memang jadi macam tu perangai dia. Perangai dia adalah dia lupa melihat hikmah dan pengajaran. Seperti dua soalan dia tu kan, dengan kufur terhadap nikmat, dan satu lagi dia lupa terhadap pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu. Kita takut benda baik Allah bagi kepada kita pasangan hidup. Apa tujuannya?
untuk melengkapkan diri kita. Ya, sebab diri kita banyak kelemahan. Betul. Sebab tu saya menikah, peringatan awal saya bagi tahu pada isteri saya, jangan sibuk merenung dan mencari-cari kelemahan pasanganmu sehingga kamu kehilangan waktu untuk melihat kelebihan yang banyak ada pada dia. Masya Allah, ni kena rakam ni. Sungguh. Kan ya. Bila kita duk tengok dia punya kelemahan, akhirnya kita tak jumpa kebaikan dia. Allah. Bila kita tengok kebaikan, Allahu Rabbi, nak cakap tak elok puasa. Itu yang asyik gaduh-gaduh tu, Ustaz. Itu. Pasal apa? Sebab dia tengok keburukan. Ni apa ni balik lambat, mancing je, futsal saja, apa gitu gini. Sedangkan pada hakikatnya, semenjak 20 tahun dahulu, hang menikah dengan dia, rezeki yang dia bawa balik itulah dia cari. Siang malam pagi petang, naik motor ni kena hujan panas putih jadi gelap. Kena hujan panas. Tapi hakikatnya manusia leka daripada bersyukur. Yang tu. So, bila jadi sesuatu, contoh jadi sesuatu, ada makcik tanya. Makcik, ini kaitan dengan Ismail Mak Isa ni juga. Ya. Makcik tu kata, Ustaz boleh jampi tak? Saya ni sakit lutut. Ada takut gangguan jin. Saya kata jin lutut tak ada. Kan? Ya, kan jin macam ni tak ada ni. Ini semua grease dah habis kata. Apa hikmah dia? Hikmah dia mudah. Hikmah dia adalah bila kita ni kaki macam tu jarang berjalan sikit. Kalau tidak siang malam pagi petang tak lekat di rumah. Tambah-tambah orang perempuan pula, mereka suka pergi rombongan. 10 bah, orang lelaki 10 orang ni driver. Yang lain semua perempuan. Suami tinggal tergunting-gunting di rumah. Maka itu hakikat kalau kita mengaji tentang kebaikan. Kita mengaji tentang kelemahan anak-anak kita. Ada anak-anak ni kita bagi tahu sat saja dia boleh selesai. Ada anak ni tak dengar-dengar. Macam mana keadaan? Allah nak melihat kesabaran bapa dan maknya tu, dan kesabaran tu hasil pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu mengubah manusia. Apa yang kita boleh buat, berusaha untuk bagi tahu tentang perkara yang betul dan hindar daripada perkara salah. Hang berubah, hang tak berubah, tu bukan urusan kita. Baik. Hikmah dan pengajaran perlu kita renung pada setiap kejadian yang Allah bagi pada kita. Allahu Akbar. Jangan kita selalu menyalahkan ketentuan Allah. Betul. Baik Ustaz, kejap je lagi ada hadis Nabi SAW. Mafhumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, rahmatku mendahului kemarahanku. Macam mana dikatakan rahmatku mendahului kemarahanku? Kejap je lagi Ustaz. Boleh. Ya. Nantikan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita belajar hadis para penonton sekalian. Hadis daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, kekuasaan Allah mutlak. Cumanya kalau anda ada soalan terus sahaja, terutamanya boleh tanyakan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah para penonton sekalian, tadi saya ada kongsikan satu hadis Ustaz, yang mana kita kalau kita lihat kepada hadis ini menunjukkan Allah ini bukanlah terus menghukum. Yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang apa yang diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu rahmatku mendahului kemarahanku. Jadi soalan saya, apakah Allah tidak terus menghukum? Dan bagaimana sebenarnya kasih sayang Allah ni lebih luas berbanding azab hukumannya? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semua kita akan baca dalam Al-Quran, dan ayat yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal kita dah kenal dah sifat Allah Ta'ala dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihani atau Maha Penyayang. Allah Ta'ala bagi tahu dah, inilah aku. Takkan apa tak kenal. Inilah aku. Aku yang ada sifat dia pemurah. Hang tak minta pun aku bagi, hang minta pun aku bagi, mana-mana yang sesuai, yang diperlukan oleh seorang manusia Allah Ta'ala bagi. Allah dia tak bagi apa yang kita mahu, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Sebab bila kita ambil apa yang kita mahu, minta sangat, nanti dia itu akan menenggelamkan kita. Dan di hujung ayat tu Allah kata Ar-Rahim,
pengasihnya Allah Ta'ala. Hang buat dosa hari ni, esok panjang umur lagi. Semalam ni, seminggu lepas ni buat dosa ni macam-macam. Hari ni cokodok pisang boleh makan, bukan karipak kingkong boleh makan, segala macam boleh makan. Itulah nikmat Allah Ta'ala. Sehinggalah Nabi pesan, Nabi kata bahawa taubat pada seorang hamba akan Allah terima, sehinggalah cuma datang dua perkara sahaja. Nyawa sampai di halkum ataupun matahari terbit daripada sebelah barat. Hang mai pilah dosa penuh bumi sekalipun, maka Allah akan ampunkan. Syaratnya dia bertaubat dan minta ampun pada Allah walaupun Ta'ala. dosa besar. Walaupun dosa besar. Bila kita baca dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi letak situ 70 dosa besar. Yang paling utama, dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Syirik ni takkan dapat keampunan, kekal dalam neraka, tak layak masuk syurga. Tapi kalau dia mati dalam syirik. Tapi kalau dia sebelum dia meninggal, dia bertaubat pada Allah Ta'ala, dia tinggal, dia taubat benda-benda yang lama apa semua, dan kemudian dia berubah beriman kepada Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Itu sifat Allah Ta'ala. Sebab tu bila da'i tanya, kaitan dalam hadis ni yang kita baca ni pun, dalam hadis ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut cukup clear, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hampa ni memang buat salah ni siang malam pagi petang, buat dosa ni siang malam pagi petang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, ketahuilah aku ni mengampunkan semua. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah pada aku, minta ampun, aku nak bagi keampunan. Tapi kita bongkak, Allah bagi tawaran lagi tu. ya, Allah bagi tu clear dalam hadis Muslim, kata siapa yang buat dosa pada waktu malam, minta ampun, Allah ampun di waktu siang. Siapa buat dosa di waktu siang, minta ampun, Allah ampun pada waktu malam. Tapi sifat manusia, aba wastakbar, jadi macam iblis. Iblis tu boleh tahan lah dia sombong pun. Pasal apa? Dicipta daripada api. Kita sombong tang mana dicipta daripada setitis air mani. Air mani bukan mai daripada langit, boleh buat reverse osmosis. Ya, air mani cuma datang daripada tempat pembuangan najis. Yang kita sombong sangat tu pasal apa? Bila kita mengaji, kalau semua yang kita mengaji, kita duk mai buat question mark pada kita tahu. Tanya soal balik soal je. Oh, rupa-rupanya kita teruk. Teruk sungguh-sungguh. Maka sebab tu bila kita rasa diri kita macam ni, maka Allah kata, ya ibadi, wahai hambaku, aku ni nak ampun dosa semuanya, mintalah ampun. Begitulah keadaannya, berbanding dengan kemurkaan Allah ni. Dia murka apabila tahu, bila dia dah bagi dah semua nikmat, dia bagi peringatan, dia bagi Al-Quran, dia bagi Nabi, dia bagi segala macam kejadian di keliling. Kalau hang tak mau juga, maka barulah jatuh kepada kemurkaan. Bukan apa Ustaz, saya tanyakan soalan tu sebab ada yang menyatakan saya takut nak pergi buat umrah Ustaz. Sebab takut nanti tak nampak Kaabah. Ataupun bukan cerita pasal umrah. Katalah dia menerima sedikit ujian Allah. Dia kata inilah azab untuk aku. Adakah kita boleh terus sewenang-wenangnya menyatakan baik sedikit? Bab pi umrah takut tu, takut tak nampak Kaabah, takut hilang tak mana-mana, saya salahkan ustaz-ustaz juga. Ustaz dengan ustazah pun satu cerita. Kan? Dia pi cerita benda yang merapu-merapu, yang tak ada dalam hadis, yang menakut-nakutkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia Maha Pengampun. Kadang ustaz-ustaz tu dia buka kitab, tak tahu kitab apa dia baca. Hadis pun dia tak sebut, hampa jaga-jaga. Nanti Kaabah tak nampak, hampa akan sesat, tiba-tiba sampai di Iran ke apa mana tu. Ini semua cerita karut. Cerita karut. Yang Nabi pesan, pilah. Ziarahlah, bersungguh-sungguh ziarah pada 3 tempat. Tempat lain tak apa. Ya, tempat 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau ada kata lebih nak gadai, nak jual, tapi pi sana. Ini tiba-tiba kata hampa kena jaga. Ustaz tu rasa dia lebih beriman pada orang lain. Ini hakikat. Sebab tu dalam bab penyampaian ilmu saya sangat takut dan saya sangat menekan tentang kebenaran hadis. Fakta tentang ilmu, jangan duk auta dan penglipur lara yang bercerita. Akhirnya ramai orang yang ada duit nak pi ustaz, tapi ustaz kami tu pesan. Pesan dia kata hati-hati lah. Hati-hati tang mana kan. Akhirnya dia tak pi, dia pi Eiffel Tower. Kan. Pi tempat lain pula. Pi tempat lain lah. Itu nampak pula. Ni hakikatnya Allah Maha Pengampun. Orang yang kafir masuk Islam pun Allah lagi ampun kan. Tambah lagi kita orang Islam. Allahuakbar. Baik Ustaz, kita ada Encik Baharudin Kasim dari Ceras ni, orang Ceras kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga Ustaz. Sihat ya Encik Baharudin? Abang sehat. Alhamdulillah. Biasalah saya sehat. Orang-orang ujung ni. Allah. Silakan dengan soalan Encik Baharudin. Okey, Ustaz. Ada golongan ni Ustaz kan. Dulu dia memang kerjanya hebat. Pakai kod dengan tai menjela-jela Ustaz. Jadi dia dah biasa. Orang memang dia mengarah orang apa semua ini Ustaz ya. Jadi apabila dia dah pencen Ustaz, sebab kebolehan dia ni Ustaz kan, dia dilantiklah jadi pengurusi rumah Allah ni kan Ustaz ya. Tapi yang masalahnya Ustaz ya, dia masih lagi bertindak ataupun bertakta seperti yang dulu. Jadi dia hendaklah orang ikut cakap dia, maknanya dia macam seolah dia melebihi daripada Allah Ustaz. Jadi dia mulalah pakai baju putih yang dengan selendang menjela-jela Ustaz kan. Jadi dah lupa lah dia punya istilah dia tu, yang mana mesti kita rapatkan saf. Jadi dia merenggang dengan saf ni Ustaz. Sepatutnya lebih zuhud ya. Dia lebih kuah daripada apa, dia lebih sudu daripada kuah atau lebih kuah macam tu lah dari ya. Jadi mohonlah Ustaz bagi penerangan ataupun bagi Baik, terima kasih Encik Baharudin. Baik. Okey, itu dia. Bagaimana Ustaz? Baik. Dia sikap manusia ni, dia rasa diri dia masih lagi ada kuasa, pengaruh tu dibawa ke rumah Allah pula. Baik, seorang pemimpin yang baik, hang pi duduk tang mana pun, orang bawahan tu lah menyebabkan hang jadi ketua. Kalau tak ada orang bawah, hang tak ada can jadi ketua. Takkan dilantik. Tiba-tiba aja ada ketua pekerja tak ada, mana nak datang untung? Itu hakikatnya. So, seorang ketua yang baik adalah dia sentiasa bersyukur atas nikmat dengan adanya orang bawahan dia. Kalau tidak, dia sendiri yang jadi orang bawah. Itu hakikat pertama. So, tidak akan terjadi bila hang duduk dalam satu jawatan hang sebagai pengarah ke ketua ni dan hang bagi arahan ikut. Tak. Dalam agama, bila mana kamu jadi pemimpin, maka pemimpin itu akan ditanya tentang orang bawah dipimpin. Rakyat akan ditanya tentang tanggungjawab yang diberi dan sebagainya. Maka bila dia pencen, dia bawa sikap dia masuk dalam masjid. Contoh, jadi nazir masjid. I don't care. Jumpa orang cerdik, who care? Itu kan ya. Dalam agama kata, apa pun hang nak buat, sandarannya bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mesti sandaran ni. Keluar daripada itu, hang besar mana pun jawatan, tak ada. Dalam agama tak boleh. Betul. Maka saya katakan bahawa orang yang macam ni sebenarnya orang yang tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, bila dia jadi ketua dalam pejabat, head of department, HOD, kan, head of department, dia main-main sebelum anak buah dia bagi salam, dia bagi salam dulu. Dia dulu bagi salam. Dia nak ra'i dengan gaji yang 20,000 dia dapat tu, dengan jawatan dia tu, sebab ada orang bawah ni lah yang memajukannya. Orang bawah ni lah yang siang malam pagi petang barulah dia dapat. Maka dia sepatutnya bagi contoh teladan yang baik, bukan memberi perintah, tapi memberi arahan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak boleh buat kuasa veto masuk dalam masjid. Saya tak bersuka buat macam ni. Saya tak suka buat macam ni. Saya suka. Tak. Apa yang Nabi suka, hang kena suka. Apa yang Nabi tak suka, hang tak boleh suka. Itu hakikat. Hang mainlah bawa 1 juta nazir masjid sekalipun. Dia bercakap tentang salah daripada sudut hadis Nabi, maka no way kita tak akan terima. Kita akan terima hadis Nabi. Termasuk akhlaknya. Termasuk dalam bab akhlak. Seorang pemimpin yang baik, akhlaknya sentiasa meletakkan orang bawahannya adalah orang yang paling awal. Allah. Duduk bersila, makan sekali, apa gitu gini kan, share dengan kawan-kawan. Dia tidak membedakan. Dia tak ada mana satu, yang satu orang panggil lah ni apa, kayangan. Kan, yang satu kayangan, satu kat mana dia pergilah. Tapi hakikat manusia begitu. Jaga-jaga, kita baru kait tadi aba wastakbar. Iblis ni dia takabur dengan sifat dia tu, sikap dia. Saya kata jangan salah. Saya duk ceramah di kamp tentera selalu. Tentera Brigadier General. Semua depa bukan orang yang suka marah-marah dak, tapi memberi arahan dengan mengikut supaya anak buah buat kerja. Dia tak maki hamun. Dia tak kata okey, you mesti ikut. Tak, dia tak kata gitu. Mereka
ada ilmu untuk buat bersandarkan kepada kemahuan jabatan tertentu. So dia dalam tentera, dan saya jumpa ramai orang yang di luar selepas pencen tentera, pangkat besar-besar, alhamdulillah dia duduk sama orang kita saf pertama. Dia tak pernah halau orang daripada saf pertama pergi ke belakang. Tahu-tahu sebelah kita datuk. Senyap, diam aja. Kita tengok begitu. Maka saya kembali kepada yang pertama adalah orang ni pertama sekali dia tak ada ilmu berdasarkan kepada agama. Yang kedua, bila tak ada ilmu maka akan rosaklah akhlak dia. Allahu Akbar. Itu dia satu renungan untuk kita bersama. Cumanya kejap je lagi Ustaz, saya nak tanya tentang satu hadis Nabi SAW, iaitu Nabi SAW bersabda, "Fikirkanlah olehmu tentang ciptaan Allah dan jangan kamu fikirkan tentang zat Allah, maka binasalah kamu." Adakah ia sebagai renungan untuk kita lihat kekuasaan Allah? Nantikan sekejap je lagi para penonton sekalian. Boleh Ustaz ya? Boleh. Baiklah, kita akan tutup dahulu di TV3 dan akan ada sambungan di TV9 selepas ini. Jadi terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya sedang menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah para penonton sekalian, dari awal tadi sehinggalah sekarang ni, kita masih lagi bincangkan pengajian hadis 40 Imam An-Nawawi berkaitan dengan kekuasaan Allah mutlak bersama dengan guru kita semua, Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Baiklah Ustaz, ni kalau bola sepak dikira separuh masa kedua lah ni Ustaz. Di hujung-hujung insya-Allah. Baiklah Ustaz, tadi ada saya bacakan sedikit sepotong hadis Nabi SAW, yang mana daripada sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menyatakan Nabi SAW bersabda, mafhumnya, "Fikirkan olehmu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu fikirkan tentang zat Allah, maka binasalah kamu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Apakah Ustaz yang dituntut kepada kita ni untuk mencari kekuasaan Allah ni? Bukan kita mencari yang tak sepatutnya, bagaimana rupa zat Allah itu semua, tetapi kita lihat apa yang telah diciptakan Allah dan ketentuan Allah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan tajuk hadis kita tentang nak merasai mutlaknya kebesaran Allah, mutlaknya keizinan dan kebesaran Allah Ta'ala itu, kuasa Allah itu, kita harus faham kadar. Hari ini jadi masalah pada kita adalah kita terlalu banyak berbincang tentang rupa Allah Ta'ala macam mana, bentuk dia, kaki dia, tangan dia. Kadang-kadang orang cakap macam tu. Bahkan sampai yang bergaduh pun sampai berlaku perselisihan faham yang besar sebenarnya. Pada hakikatnya yang dituntut pada kita bukan cerita tentang bagaimana rupa Allah, tapi dituntut adalah merasai kebesaran Allah Ta'ala, merasai al-asma'ul husna. Kita bukan sekadar kita ngapal. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Kan yang ayat tu bukan. Tapi kita nak melihat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala itu. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Adakah ketika kita menerima rezeki kesihatan tubuh badan, rezeki agama Islam pada kita, rezeki kita ada mak bapak, rezeki harta dan sebagainya, adakah kita merasai perkara tersebut? Akibat daripada kita duk sibuk tengok tangan Allah macam ni, mata Allah Ta'ala macam ni, lebih kurang kita duk bincang, akhirnya kita sibuk bincang pasal tu yang tak sepatutnya kita ambil peduli pasal tu. Yang kita perlu fikir adalah di mana keyakinan kita dengan kebesaran, dengan kuasaan Allah Ta'ala, yang kita kata 99 al-asma'ul husna tu. Dan inilah pesan Nabi. Ini yang Nabi pesan. Nabi kita jangan sibuk kita uruskan yang tu, sehingga kita kehilangan waktu untuk menguruskan yang ni, untuk merasai kebesaran Allah, untuk ada pada kita muraqabatullah, merasai diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya bila kita dapat merasai kebesaran Allah, kita akan rasa kuasa Allah itu mutlak.
Tapi kita duduk sibuk bincang, buat buku, buat kitab je, Allah dia duduk begini, Allah dia begini. Yang tu bukan. Sampai pada ayat mutasyabihat, sampai pada ayat-ayat yang zan, maka apa yang paling selamat pada kita adalah kita berpegang kepada ayat tersebut dengan tidak mentakwil dan menafsir sesuka hati kita, ya, melainkan kita berpegang dengan kadar keimanan yang macam tu. Itu lebih menyelamatkan kita. So apa kesimpulan kita dalam soalan ini? Kesimpulan kita adalah kita pergi belajar Al-Asma'ul Husna. Bukan hafal, bukan. Bukan hafal. Tapi belajar memahami syarah terjemahan dalam tu. Bila kita mengaji tentang Ar-Razzaq, Al-Wahhab, okey, apa benda yang ada pada sana? Di situ berbanding kita duduk sibuk cari macam mana rupa Allah Ta'ala, Allah duduk di mana, yang tu tak ada penting, melainkan kita berpegang kepada apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Masya Allah. Rupa-rupanya Nabi SAW telah menyatakan panduan bagaimana untuk merasakan, menampakkan diri kita kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, ya. Baiklah Ustaz, ada soalan daripada Izara ni berkaitan dengan sifat sombong pula. Izara di Facebook katanya, apakah kerana Allah menyempitkan rezeki seseorang itu kerana jika diberi rezeki lebih menjadikan seseorang itu sombong dengan kekayaan, dan Allah melapangkan rezeki seseorang itu juga menguji seseorang dengan kekayaan itu? Apakah saling membantu dan berkongsi rezeki sesama makhluk di atas muka bumi ini kerana kekuasaan Allah itu mutlak? Mungkin Ustaz boleh komenkan. Baik, kaitan dengan mutlaknya kekuasaan Allah, kaitan dengan Al-Asma'ul Husna. Allah itu sifatnya Al-Hakim, bijaksana. So bila dia bagi rezeki kat kita banyak ni, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, berusaha, istiqamah dan tawakal, maka setelah yang tu kita buat, maka kita dapat yang tu saja. Maka itulah rezeki yang sesuai. Pasal apa dia tak bagi lebih? Sebab bila dia bagi lebih, nanti kita akan jadi manusia sombong. Kita akan jadi manusia yang lalai, manusia yang sudah lupa asal usul dan sebagainya. Itu. Jadi macam mana kita nak rasa dia tu? Balik kepada bab tajuk kita tu. Kekuasaan mutlaknya Allah Ta'ala dimai daripada apabila kita mengenali Allah dari sudut sifat dia. Bijaksananya Allah. Bila mana kita menerima rezeki, apa kita kata? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah dapat duduk di sini, dapat kerja macam ni, dapat yang macam ni, kita rasa seronok dia. Kenapa kita jadi macam tu? Sebab kita memahami sifat Allah, bukan zat Allah Ta'ala. Balik kita kaitkan. Betul. Bila mana manusia memahami tentang bijaksananya Allah, maka manusia tak akan komplain. Tak apa. Doa aku dah doa dah. Usaha aku dah usaha dah. Istiqamah kekal sampai lah aku buat. Aku dah tawakal. Tapi kalau Allah nak bagi yang ni, maka ada kemungkinan Allah simpan sesuatu untuk aku dalam syurga nanti. Itu nikmat agar kita kena perang sikitlah dengan akal kita ni. Agar bawa akal kita ni boleh meneguhkan rasa iman kita pada Allah Ta'ala. Baik, satu lagi penyakit Ustaz, iaitu penyakit manusia yang sombong apabila diberikan kekuasaan ataupun diberikan pangkat di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ni hadis qudsi ni Ustaz, ya, yang mana mafhumnya sombong adalah pakaianku, keagungan adalah sarungku. Sesiapa pun yang menyaingiku, iaitu dari sudut kesombongan itu, salah satu dari keduanya, pasti akan aku lempar ia ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi kalau kita sombong, adakah kita ini telah menafikan kekuasaan Allah dan mendekatkan kita kepada syirik, Ustaz? Baik. Kesombongan itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Dialah maha segala-galanya. Sebab tu kalau kita belajar akidah, kita nampak siapa yang kena campak daripada syurga, keluar daripada syurga? Nampak tak? Iblis. Kenapa? Kesalahan apa dia buat? Sombong. Takabur. Ya. Bila apa nama ni, Allah perintah usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Poin dia, bila Adam tak mau, bukan tak mau sujud pada Adam, bila tak mau, iblis tu tak mau sujud pada Adam. Poin dia adalah dia tak mau taat pada Allah. Kan?
pada hakikatnya boleh ke tidak Allah Ta'ala tak suruh dia sujud pada Adam? Boleh. Boleh lah. Tapi Allah cuma sekadar nak tengok hang taat ke tidak dengan Patuh aku. atau tidak. Yang tu saja. Siapa yang tak patuh maka aba wastakbar, takabur. Inilah sifat yang ada juga pada manusia yang dia seiring sejalan dengan iblis. Allah. Dia sombong. Bila mana Allah Ta'ala cuba bagi pada dia kebaikan, manusia ni bila iman dia makin kuat, maka akan datang lebih besar ujian pada dia. Lagi besar ujian pada dia. Itu hakikat. Sehinggalah orang tanya kepada Nabi SAW tentang ujian, tentang kesakitan. Nabi kata, kami para Nabi ni akan dibagi ujian yang lebih besar dan kesakitan yang lebih besar. Demam ni 2-3 kali ganda lebih daripada orang biasa. Tapi apa hakikat dia? Hakikat ni kita balik mengambil kepada pengajaran dan kita sedar bahawa Allah maha bijaksana di dalam menentukan yang terbaik kepada hamba-Nya. Kalau kita apa doa? Kalau kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah, rumahku kecil besarkanlah, hartaku sikit banyakkanlah, isteriku 1 empatkanlah. Kalau kita lah doa. Tapi Nabi tak doa macam tu. Siapa yang tarbiyah Nabi? Allah Ta'ala. Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam. Cuba tengok perbezaan. Ya Allah, lindungi aku dari siksa kubur, kelalaian dunia, lalai ketika mati dan jauh dari fitnah Dajjal. Tu nampak? Ya, sebab tu manusia bila manusia dia hilang sifat merasai besarnya Allah Ta'ala, kan, maka dia hanya cari Allah Ta'ala last minute. Bila dah susah. Ya. Masa tu dia panggil pelajar tahfiz baca Yasin kat rumah dia. Dia tak baca juga. Kan? Baik. Ketika solat, dia cari Allah Ta'ala dekat-dekat nak masuk waktu lain dah. Bagi salam zuhur, azan asar. 2 dalam 1. Kan? Maka itulah sifat manusia. Sebab tu bila kita kait dengan mutlaknya kebesaran Allah, maka kita kena rasa kebijaksanaan Allah dengan melihat sifatnya, bukan zatnya. Allah. Baik Ustaz, ada orang Shah Alam telefon kita ni. Muslimah Surayati Sharif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Surayati? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Amran dan Da'i. Baik, silakan dengan soalan. Sesungguhnya keampunan Allah itu melebihi daripada kemukaannya. Jadi bagaimanakah kita nak mengaitkan dengan perkataan istidraj, di mana Allah membiarkan seseorang itu hanyut dalam kemewahan dan kesenangan. Jadi masih adakah hidayah Allah untuk manusia yang telah diistidrajkan oleh Allah Ta'ala? Ya. Itu dia soalan saya. Baik, terima kasih Puan Surayati. Istidraj dan bagaimana, adakah mereka ini masih boleh mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab macam dapat harta makin jauh. Itulah konteks sebenar istidraj. Silakan Ustaz. Baik, kita kata tadi bahawa manusia ni apabila didatangi nikmat, maka nikmat itu boleh menenggelamkan dia. Soalan ni ada kaitan dengan macam tu. So akhirnya pada manusia itu bila dia dapat nikmat, dia makin leka daripada ingat Tuhan. Masa berniaga tepi-tepi jalan tu, bukan main punya rajin. Hampas jadah. Kan ya. Masa berniaga tepi jalan tu, duduk ni pegang tasbih ni, subhanallah, duduk tunggu orang beli nasi lemak sebungkus 2. Tapi bila dah buka 18 cawangan, masa tu tak dan dah. Tukar lagu Hindustan pula. Tukar lagu Hindustan. Ini jadi masalah manusia. So kita takut benda yang mai kepada kita. Sebab tu bila kita nak berdoa, ya Allah, ya Rahman, kurniakanlah pada aku rezeki yang penuh dengan kemanfaatan pada aku. Jangan minta, ya Allah, beri aku rezeki. Kita sampai rasa tak puas hati. Tak cukup kah macam tu? So minta supaya benda tu manfaat pada kita. Sama dengan ilmu. Nabi suruh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Macam itulah kalimah istidraj biasanya diletakkan kepada orang kafir. Bukan Muslim. Kalimah istidraj. Ya, mereka lalai sehingga mereka tak beriman. Tapi kalimah istidraj direlatekan kepada orang Islam yang kufur atas nikmat. Allah bagi tak? Allah bagi. Sihat badan. Jogging tak? 20 km satu hari jogging. 20 km.
Lalu masjid tak ada break. Nampak tak? Lalu masjid tak ada break. Lalu pusat tahfiz tak ada ziarah. Berah ni dekat Bukit Beruntung lah tu. Dekat Bukit Beruntung lah tu kan. Dia segala macam. Ada manusia, ada kesihatan, tapi dia tak boleh. Saya pernah share kaitan daripada Shah Alam tadi, Suriati Syarif ni. Saya dengar nama macam kenal. Tu kan. Baik, saya pernah pergi kuliah di Surau At-Taqwa, Seksyen 7 Shah Alam. Few years ago, cakap orang putih pula lah. Few years ago. Bila masa tu mereka jemput saya nak mengendalikan Qiyamul Lail. Pukul 4 lebih kurang 3.50 pagi sampai surau tu kita naik lebih kurang macam di bukit gitu sikit. Waktu saya nak bawa kereta naik itu, ada pasangan yang tengah merangkak perlahan-perlahan. Suaminya pegang isteri, yang isterinya pegang bawa tongkat yang bulat, angkat yang faham. So akhirnya tak apa, kita break dulu, kita lapar, biar dia naik, selesai qiyamul lail, selesai sahur, selesai kuliah subuh gitu gini kan. Esok nak balik, saya jumpa pak cik tu, saya tanya, apa benda yang jadi macam ni? Dia kata, ni isteri saya ni ustaz, umur depa 73 74 masa tu lah. Dia nak mai juga. Walaupun dia 2 kali dah kena stroke. 2 kali dah kena stroke, tapi dia nak mai juga. Macam tu. Kita ni bukan kata stroke, baru demam ya kan, stroke haba kan. Lebih kurang macam tu, panas ya. Tak ada. Sebab tu bila kita pergi ke masjid, kita nampak saf pertama, kedua, ketiga, semua yang ada bakal-bakal jenazah. Kan, saf pertama, kedua, geng kencing manis, geng darah tinggi, betul lah, geng nak gaul. cari sebaya dengan saya ni susah. Tak ada. Yang main Jumaat, geng-geng umum macam Da'i Hadari ni kan. Dia main last minute. Dia pergi makan nasi kandang dulu apa lebih kurang last minute. Qad qamatis solat, pi. Tu pun kalau boleh nak duduk sah paling depan. Yang paling belakang. Apa dia nikmat dia? Baik. Ketika umur kita muda. Bila sebut tentang ketika umur muda ni, mesti ada sesuatu yang nak disampaikan oleh Ustaz. Cumanya kejap lagi bersama Ustaz. Boleh. Kepada hampa semua, Ustaz lagi kita sambung no. Rehat seketika, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus memilih Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari. Hari ini kita dapatkan info, dapatkan ilmu mengenai pengajian hadis. Hadis 40 Imam An-Nawawi, kekuasaan Allah mutlak, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Baiklah Ustaz, macam mana cerita tadi tu? Bagaimana tentang jiwa anak muda ni sepatutnya kena lebih dekat dengan masjid, berada di barisan hadapan. Silakan Ustaz. Mudah kita melihat kepada cerita yang orang tua 75 tadi tu. Kan? Sebab tu bila orang tanya, kenapa orang tua-tua boleh ramai di masjid? Lepas tu orang muda tak ada. Orang muda duk ada di padang bola. Lebih kurang macam tu lah. Tak apalah, yang tu bagus jugalah, tapi kena jaga. Baik, perkataan mudah saya adalah, orang muda badan dia sihat, tapi biasanya iman dia tak berapa sihat. Tapi orang tua badan dia sakit, tapi iman dia sihat. Sebab panjang umur dia tu. Dia buat kebaikan, dia istighfar, dia belajar daripada kesalahan dan sebagainya. Sebab tu bila Nabi SAW ditanya tentang orang yang paling baik, Nabi kata, orang yang paling baik adalah orang yang tul, yang dipanjangkan umurnya dengan banyaknya amalnya. Okey, jadi hakikat dia adalah kita nak melihat orang muda sepatutnya sihat badan dan sihat iman. Orang tua ni mau tak mau badan dia memang sakit lah. Tu kan, sebagai peringatan. Sebagai peringatan, tapi yang bagusnya adalah semakin kuat iman dia. Macam soalan daripada Yati tadi tu. Ini saya Yati, Facebook dia Yati Rock begitu. Okay, jadi bila kita pi soalan istidraj, maka kita takut orang tua. Yang makin hari makin lalai. Makin hari makin lalai.
kita sepatutnya umur kita naik ini, dia tambah kita punya kesukaan. Paling tidak belajar hafal Quran sikit ke. Dapat surah-surah pendek dah. Ini dia tak habis-habis. Ku tanam selasih. Tak habis menanam. Tu kan. Tak habis menanam. Dia terlupa yang dia besok kena tanam. Allah. Maka hakikatnya kita tak mau istidraj berlaku, melainkan kita kena rasa berdosa dan minta ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Zaridah Syafi'i di Facebook bertanyakan, apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk kita tingkatkan sebagai ummah sebelum hayat kita dipanggil, Ustaz? Bagaimana caranya untuk kekalkan kita ni tidak tergelincir daripada akidah kita? Silakan, Ustaz. Perkara yang paling besar adalah sedar diri. Kalau hang sombong, hang bongkak, hang takabur, hang pitang mana pun takkan dapat apa-apa. Tak nampak kekuasaan Allah. Kelilin, bukan kata kelilin. Dalam rumah ada Quran, hang tak teringin nak baca. Allah. Pesanan dalam Al-Quran 6,236 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Hang tak payah, tak pernah pergi tengok pun. Sebab hang usaha tak ada. Kuasa Allah kat dalam tu. Kuasa Allah ada kat situ. Penerangan tentang Allah. Allah dia kata, Qul, katakanlah. Allah tu satu. Kan? Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat hang bergantung, minta dan mengadu. Tapi hang dia pergi jumpa bomoh juga. Tu hakikat dia kan. Maka perkara yang paling besar dalam hidup kita adalah sedar diri kita. Dari mana kita mai, kenapa kita didatangkan, di mana kita tinggal, ke mana kita akan pergi. Hak ni perkara besar. Aku mai pada mana? Siapa lagi cipta kita? Allah Ta'ala. Dia kena fikir macam tu. So, kenapa aku didatangkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk jadi hamba berubudiah kepada dia. Bukan menjadi toki besar atas dunia ni dengan sombong. Kemudian, di mana kamu tengah tinggal ni? Sedang meminjam hak semua Allah Ta'ala pun. Apa? Kita tak ada apa-apa. Last kali, esok hang nak pergi mana? Jumpa Allah Ta'ala balik. Kita baca dalam doa bangkit tidur, yang ramai juga orang tua tak hafal. Tu kan. Allah Rabbi. Bila kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, supaya kami sedar bahawa kepada Mulah tempat kami kembali. Hang ada rumah macam mana pun, esok kain kapan 3 lai. Bagi orang perempuan 5 lapis. Hang bawalah kereta 18 biji sekalipun. Macam mana pun, last sekali pitang tu tak ada apa-apa. Tak bawa kunci kereta pun. Apa pun tak ada. Bukan kita bawa kereta, kunci pun tak boleh bawa. Kunci pun tak boleh bawa. Yang ikut kita pergi ke kubur besok, keluarga, amal dan harta. Yang tinggal pada kita, bini kita yang janji dulu sehidup dan semati, tak ada harapan. Dia kahwin lain habis dah. Sehidup, ya. Semati belum tentu, melainkan Allah pilih. Kita kalau boleh hidup sama-sama, mati sama-sama, syurga pun sama-sama kalau boleh lah. Duduk sekali. Tapi itu hakikat yang perlu kita kena terima. Harta pun, katalah kereta besar dah. Bawa jenazah ni orang lain pakai kereta van ni ada. Kita ni kereta ni tak tahu punya sejuk punya ikon. Kan? Pi hantar, kereta tu pun akan patah balik. Anak-anak semua akan patah balik. Mereka akan teriak lebih kurang seminggu. Lepas-lepas keduri arwah apa semua, calon betul, calon kertih. Kubur pun mereka tak pergi tengok. Itu hakikatnya. So, siapa yang kena jaga? Diri kita. Poin dia adalah, jawapan dia mudah. Sedar diri. Dari mana, di mana dan ke mana kita akan pergi. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Hari-hari kita sebut ataupun kita bacakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku, wahai Allah, jalan yang lurus. Jadi Ustaz, sebagai mungkin pelan tindakan kita, Ustaz, apakah antara tips agar kita dapat istiqamah dalam berpegang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa dan tiada sekutu baginya? Mungkin lebih kurang 2 atau 3 tips ataupun pengajaran, silakan Ustaz. Baik, keindahan yang paling baik apabila kita baca Quran, apabila kita baca hadis, maka kita ingat dia adalah pedoman dalam kehidupan kita. Dia Quran dengan hadis ni dia manual book kita. Kita beli refrigerator, cakap orang putih lagi. Peti ais. Beli peti ais, kita tak dapat peti ais saja, tapi kita dapat manual book. Kalau awak guna sesuai dengan manual book tu, maka peti ais tu akan berlanjutan umur dia sampai 20 tahun. Tak rosak. Tapi kalau awak pakai ikut suka hati, maka dia akan cepat rosak. Begitulah kita. Kalau kita ikut manual book Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, maka insya-Allah kita berada atas landasan yang betul. Kalau tidak, kita akan keluar. So, poin dia untuk pengajaran paling besar sekali yang kita nak bagi tahu bahawa jangan lupa Allah, mohonlah padanya.
Dalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, aku larang kezaliman. Macam mana kita nak lari daripada kezaliman? Sebab perangai kita pun lebih kurang macam tu. Angkat tangan minta tolong pada Allah Ta'ala. Ketika Allah kata hampa dulu sesat, aku bagi petunjuk, aku bagi hidayah. Ketika itu hendaklah kita bersyukur dengan hidayah dan petunjuk. Moga-moga hidayah dan petunjuk itu kekal sampai kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan putuskan hubungan kita untuk merasai bahawa kita kena duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal. Baju kita, dan ini hari ni baju punya comel. Itulah. Kan lain ya? Macam, ya? Kan ya? Keindahan dia. Macam mana cara kita bersyukur? Allahu Akbar. Ini nikmat yang bukan semua orang boleh pakai baju da'i ni. Bukan semua orang. Orang yang terpilih saja. Dan ketika kita dipilih, apa yang kita nak balas balik pada Allah Ta'ala? Kan? Ketika kita dibagi ni, saya dibagi tempat untuk duduk, orang boleh tengok. Ada dekat satu Malaysia boleh tengok sampai Brunei. Apakah saya nak bawa kesempatan yang Allah bagi ni untuk manfaat pada diri saya dan kepada orang lain? Maka di sinilah manusia, dia bukan hanya perlu sedar diri, tapi dia perlu sentiasa dekat dan pohon tanpa berhenti dengan Allah Ta'ala, kerana permohonan seorang hamba menyedarkan dia tak punya apa-apa melainkan Allah. Di situlah akan nampak kekuasaan Allah. Ya. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, mungkin untuk memurnikan program kita pada pagi ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat diteguhkan iman kita, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampuni dosa zuriat keturunan kami ya Allah, teman-teman muslimin muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pimpin kami dalam kami mengingatimu ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba yang sentiasa menyerah diri padamu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof kerana sudi bersama dengan kami kongsikan ilmu pada pagi ini. Terima kasih Ustaz ya. Sama. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok temu janji kita akan bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, akan bersama dengan sahabat saya Da'i Luqman dan panel kita Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki, yang mana kita akan sembang-sembang tentang fiqh ni zakat perak. Selalu dengar tentang zakat emas kan? Tapi macam mana zakat perak tu, nantikan jawapannya esok. Baiklah para penonton sekalian, ketika kita bayangkan kita menggunakan telefon bimbit di rumah, tiba-tiba elektrik terpadam, wifi pun tak ada, semua pening kepala sebab tenaga elektrik tak ada, wifi pun tak ada. Tetapi ada orang masih lagi buat tak tahu, buat selamba, bak kata orang muda, kerana tak nampak kekuasaan Allah. Renung-renungkan, fikir-fikirkan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa depan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.